Assalamualaikum, selamat petang semua. Okey, bertemu lagi di sesi PDPR yang seterusnya dengan tajuk hari ini ialah faktor pertumbuhan mikroorganisma. Objektif pelajaran kita hari ini ialah cikgu nak awak dapat menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu air, udara, suhu, nutrien dan keasidan. Mikroorganisma merupakan benda hidup seperti yang telah kita belajar dulu, dan untuk hidup mikroorganisma memerlukan faktor-faktor tertentu untuk dia terus bertumbuh. Okey. Jadi hari ini kita nak tengoklah apa dia faktor-faktor yang mempengaruhi mikroorganisma ini daripada terus bertumbuh. Kalau yang macam kamu dapat tengok kat gambar ni kan, kat video ni. Daripada sedikit dia menjadi banyak. Okey, sebab mikroorganisma ini adalah benda hidup. So dia boleh bertumbuh. Faktor pertama yang kita nak tengok ialah kehadiran air. Kehadiran air pada sesuatu objek dapat membantu mikroorganisma itu bertumbuh. Maksudnya, air dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, cuba kita tengok contoh kat sini, di mana keadaan roti yang direnjiskan air selepas beberapa hari. Kalau kamu dapat perhatikan kat situ, roti tu kita dah renjis dengan air, dan selepas beberapa hari didapati terdapat kulat ataupun fungi yang telah tumbuh di permukaan roti tersebut. Okey, cuba kita bandingkan kalau dekat rumah kita ada biskut kering kan. Biskut kering tu tak ada air. Kita letakkan dekat atas meja untuk beberapa hari. Adakah kamu dapat perhatikan biskut itu akan rosak selepas beberapa hari? Ya, tidak. Kenapa biskut kering itu tak rosak? Sebab tiada air pada biskut kering itu. Jadi, faktor yang pertama yang menjadikan mikroorganisma ini dapat tumbuh ialah kehadiran air. Sekarang kita pergi kepada faktor yang kedua. Faktor yang kedua ialah kehadiran udara. Dengan adanya udara, mikroorganisma boleh bertumbuh. Contoh dekat sini, makanan yang ditinkan dapat tahan lama kerana udara tidak dapat masuk ke dalam tin dan menyebabkan mikroorganisma tidak dapat bertumbuh pada makanan dalam tin tersebut. Okay, kalau kita tengok kat sini kan, contohnya ada sardin dekat sini. Dalam sardin ada air ke tak ada air? Ada kan? Tapi kenapa sardin tu tahan lama? Ya, antara faktor yang menyebabkan mikroorganisma itu tidak dapat tumbuh pada sardin itu walaupun ada air ialah kerana tin sardin itu tertutup rapat dan menyebabkan tiada kehadiran udara. Okey ya. Jadi sebelum sardin itu ditinkan, dia telah dimasak dan udara telah dikeluarkan, kemudian ditutup rapat menyebabkan tiada udara luar yang dapat masuk. Jadi faktor yang kedua yang menentukan pertumbuhan mikroorganisma ialah kehadiran udara. Sekarang kita pergi kepada faktor yang ketiga. Suhu yang sesuai. Suhu yang tidak terlalu panas atau tidak terlalu sejuk membantu mikroorganisma terus bertumbuh. Keadaan panas dan lembap membantu mikroorganisma bertumbuh. Okey, tapi panas kat sini bukan terlalu panas dan sejuk bukan terlalu sejuk. Okey, sebab itulah kita letak makanan dalam freezer, dalam peti ais kan, yang sejuk. Makanan tu dapat tahan lama. Sebab dalam peti sejuk, suhunya terlalu rendah menyebabkan mikrob itu tidak aktif dan dia tidak boleh tumbuh. Okey, juga di kawasan yang terlalu panas. Contohnya kalau kita
masak makanan kita dengan suhu yang tinggi. Kemudian kita biarkan untuk beberapa jam, makanan itu still akan tahan lama. Bukan tahan lama lah, maksud tidak rosak. Sebab waktu keadaan yang panas tadi, mikroorganisma tidak dapat tumbuh pada makanan tersebut. Jadi faktor yang ketiga ialah suhu yang sesuai. Seterusnya kita pergi kepada faktor yang keempat, iaitu kehadiran nutrien. Okey, apa dia nutrien ni? Nutrien ni ialah makanan kepada mikroorganisma itu. Macam manusia lah, kalau kita tak ada makanan, kita tak dapat hidup. Okey, jadi sama juga macam mikroorganisma. Kalau dia tak ada makanan, dia tak dapat hidup, tak dapat bertumbuh. Mikroorganisma perlukan makanan untuk terus bertumbuh. Okey, kalau kamu tengok kat sini buah strawberry mempunyai sumber nutrien dan air yang menyebabkan mikroorganisma itu dapat bertumbuh. Kalau kamu tengok video ni, okey, nampak tak? Dalam strawberry ni dia ada air kan? Okay. Kat keliling strawberry tu ada udara, suhu yang sesuai. Okey, jadi buah strawberry itu sendiri menjadi sumber makanan pada kulat ni, menyebabkan dia boleh tumbuh. Ya. Okey, jadi untuk mikroorganisma itu bertumbuh kena ada nutrien atau makanan pada dia. Contoh yang first tadi roti kan. Roti itu sumber nutrien lah pada kulat tu. Okay. Cikgu harap kau dapat faham apa maksud kehadiran nutrien. Okay. Faktor yang kelima ialah keasidan yang sesuai. Apa maksud keasidan yang sesuai? Maksud keasidan yang sesuai ialah sifat yang tidak terlalu masam ataupun tidak terlalu manis. Mikroorganisma tidak dapat tumbuh dalam keadaan yang terlalu masam atau terlalu manis. Okey, contoh yang cikgu tunjukkan kat sini. Jeruk mangga yang direndam di dalam larutan cuka atau gula pekat menjadikan mangga itu tidak rosak. Apa rasa cuka? Siapa yang pernah rasa cuka? Ya, cuka rasa dia sangat masam. Okey, larutan gula pekat, apa rasa larutan gula pekat? Sangat manis. Okey, jadi walaupun kalau kita tengok dalam jeruk mangga ni ada air, okey, ada uap udara kat situ kita nampak, ada nutrien dia kat situ, tapi mangga itu tetap tahan lama. Kenapa? Sebab mikroorganisma tidak dapat tumbuh di dalam keadaan keasidan yang tidak sesuai. Okay, di mana dalam contoh ini jeruk mangga ni rasa cuka yang terlalu masam ataupun larutan gula yang terlalu pekat menyebabkan dia tahan lama. Okay, contoh satu lagi, ikan masin terlalu masin juga menyebabkan mikroorganisma tidak dapat bertumbuh. Okey, cikgu harap awak boleh faham ya. Jadi kita boleh simpulkan bahawa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ada 5. Yang pertama, kehadiran air. Yang kedua, kehadiran udara. Yang ketiga, suhu yang sesuai. Yang keempat, kehadiran nutrien. Dan yang kelima, sifat keasidan yang sesuai. Jadi, untuk mikroorganisma itu dapat hidup, boleh bertumbuh, ia memerlukan kelima-lima faktor ini. Cikgu harap kamu boleh faham ya. Dia kena ada 5 ni, baru dia boleh bertumbuh. Baiklah, sekian saja untuk sesi PDPR hari ini. Cikgu harap awak boleh faham dengan apa yang telah cikgu sampaikan. Sampai jumpa lagi di sesi akan datang. Sekian, terima kasih.